dalam situasi dan juga keadaan sekarang selepas apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa adanya pergerakan ataupun kawalan pergerakan bersyarat yang mana selepas ini ekonomi negara dirancakkan kembali dengan pelbagai sektor ekonomi dibuka semula. Tapi dalam keadaan dan juga situasi ini, cerminannya bagaimana untuk kita lihat kepada tahap kesihatan sektor pekerjaan dan bagaimana pula kita sebagai rakyat Malaysia yang di bawah title ataupun di bawah perkara ini dapat merealisasikan ataupun menjayakan keadaan ini dengan sempurna. Dalam masa yang sama berkaitan dengan pendapatan, isu kekeluargaan dan sebagainya, dan dalam tempoh dan juga keadaan itu kita nak pastikan bahawa COVID-19 ini terus dapat dihapuskan. Itu fokus utama kita, keseimbangan yang kita nak lihat di antara ekonomi dan juga pendapatan keluarga termasuk dalam kita mengekang penularan wabak COVID-19. Jadi bersama saya di waktu ini bersama-sama adalah Ketua Pegawai Eksekutif My Shika Group Sdn Berhad, iaitu Tuan Zul Hazami Muhammad Nawi waktu ini. Hello, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Tuan, ini kita nak bercakap berkaitan dengan OSH, berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan safety dan juga health. Majikan kena dalam menetapkan garis panduan seperti penggunaan lift khususnya. Ini yang secara jelas kita dapat lihat, pantry, ruang guna sama ada di pejabat dan sebagainya. Bagaimana selepas PKPB ini diumumkan oleh Perdana Menteri, Tuan Zul Hazami melihatnya dalam sektor pekerjaan yang akan bermula 4 hari bulan nanti? Okey, baik. Pertama sekali dari sudut tempat kerja, new normal seperti penjarakan sosial, kekerapan membasuh tangan, sebenarnya secara jujurlah dia terkait dengan kesulitan yang bakal dihadapi oleh pekerja. Jadi contohnya, apabila hendak pergi kerja menggunakan kenderaan awam, mungkin terpaksa menunggu lebih lama daripada biasa kerana mungkin penjarakan sosial berlaku di dalam kenderaan awam. Jadi masa yang lama untuk menunggu itu adalah satu kesulitan. Apabila sampai di tempat kerja, perlu juga beratur untuk mengambil suhu badan. Jadi suhu badan yang keadaan beratur, menunggu dan sekiranya bergejala tidak dibenarkan masuk ke pejabat, dan perlu dihantar untuk ke hospital atau ke klinik untuk rawatan susulan. Kemudian di tempat kerja pula tidak lagi seperti biasa dibenarkan bermusyarat atau berhimpun dalam skala yang besar. Kalau ada town hall pun mungkin berlaku melalui virtual meeting. Jadi sebenarnya kesulitan-kesulitan ini adalah perlu dibina dahulu mindset pekerja supaya pekerja menganggap alah bisa tegal biasa. Jadi kalau pekerja-pekerja menganggap kesulitan-kesulitan ini adalah sebagai satu alasan untuk dia tidak patuh kepada new normal ini, jadi kita bimbang risiko penularan wabak COVID-19 semula itu bakal berlaku. Sebenarnya kalau berlaku di tempat kerja, majikan akan menghadapi kerugian. Walaupun kerugian dari segi kos langsung tidak begitu ketara, tetapi kos tidak langsung. Sekiranya seorang pekerja itu dia didapati berjangkit COVID-19, tentu sekali dia mesti dikuarantin 14 hari. Jadi operasi perniagaan sudah terhenti di situ. Jika beliau memegang fungsi kritikal dan kontak rapat satu jabatan itu, semua sekali terpaksa dikuarantinkan dan fungsi kritikal itu terhenti dan menjejaskan operasi syarikat. Dan apatah lagi kalau jangkitan itu menyebabkan kematian pekerja. Jadi ini adalah sebenarnya kos-kos yang tersembunyi yang majikan perlu sadar bahawa risiko penularan COVID-19 di tempat kerja perlu diurus dengan betul. New normal, mindset change, pengaturcaraan dari segi SOP, pendidikan, kempen perlu ada. Dan catalyst yang perlu memainkan peranan yang penting di sini adalah
pegawai keselamatan kesihatan pekerjaan. Sebab sebelum ini pun sistem pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan itu memang telah berstruktur. Contoh, dalam peruntukan undang-undang, tempat kerja di mana mempunyai pekerja lima orang bekerja atau lebih, perlu membuat dasar keselamatan kesihatan pekerjaan. Cuma tinggal lagi pada waktu ini, dasar itu perlu disemak dan dimasukkan risiko COVID-19 sebagai salah satu perkara utama supaya keseluruhan syarikat, warga kerja, majikan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap penelitian tersebut yang ditandatangani di peringkat tinggi perlu dimasukkan. Jadi tiba masanya untuk semak semula dasar tersebut. Dasar ini biasanya apabila Okey, kita ya. kepada pekerja. Dan dalam situasi yang sama, Cik Zul, seperti yang Cik Zul sebut tadi, bila kita kena adanya satu perubahan pemikiran, mindset kita juga perlu lain untuk membina perkara-perkara yang baharu. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita melihat kepada kawalan pergerakan, mungkin ada polis atau tentera, kita berkawal ataupun kita dalam keadaan yang baik, tidak keluar rumah dan sebagainya. Tapi dalam situasi sekarang, bila tidak ada mungkin satu kawalan yang ketat, semuanya adalah bergantung kepada SOP majikan dan juga pekerja itu sendiri. Bagaimana untuk kita memastikan keseluruhan rakyat Malaysia dan juga majikan ini benar-benar faham berkaitan dengan norma baharu yang terpaksa dipraktikkan ini, Cik Zul? Okey. Peranan safety and health officer ataupun pengamal keselamatan kesihatan pekerjaan di tempat kerja sangat-sangat penting. Sebab pengamal safety ataupun SHO ni, safety and health officer, dia sebenarnya memainkan peranan untuk memberi nasihat kepada majikan dan membuat kerjasama perundingan di antara majikan dengan pekerja. Jadi saya melihat safety and health officer sekarang adalah waktu untuk mereka benar-benar memainkan peranan. Sebelum itu mereka perlu dilengkapi dahulu dengan pengetahuan dan kesedaran yang tinggi, komitmen yang tinggi supaya peranan catalyst itu benar-benar dimainkan. Dia akan dapat banyak halangan, banyak resisten, banyak halangan, banyak komplain kerana penjarakan sosial misalnya, naik lift. Ada juga yang buat naik lift, setiap orang yang naik lift perlu memandang setiap penjuru, tidak lagi memandang satu sama lain. Satu benda yang agak pelik. Jadi perkara-perkara ini sulit, ni hasil, ni perlu safety officer perlu memain peranan, memberi kesedaran, dan sekiranya benda ini tidak dilakukan, kawalan-kawalan ini tidak dilakukan, kesan, kita melihat kesan ini di peringkat konteks tempat kerja dan juga konteks kepada negara keseluruhannya. Jadi oleh ini, safety officer juga perlu kembali kepada sistem pengurusan keselamatan kesihatan tersebut seperti yang saya sebut tadi. Yang pertama sekali, menyemak semula dasar. Yang kedua, dia perlu membuat penaksiran risiko. Sebab satu tempat kerja dengan satu tempat kerja lain, dia tidak sama. Penaksiran risiko dari segi membuat walkthrough kepada tempat kerja tersebut dan kawasan-kawasan mana ataupun proses kerja mana yang perlu diambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk mencegah dari segi penularan COVID ini. Baik, terima kasih Cik Zul atas penerangan dan juga intipati bagaimana untuk kita memahami berkaitan dengan keselamatan pekerja pasca kelonggaran PKP ini.